Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3. Hari ini kita sambung PDPR yang seterusnya. Masih lagi tema yang kelima iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 15, indahnya seni dan budaya kita. Okey, baiklah, sila buka buku teks muka surat 13. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah menjelaskan bahan secara bertata susila. Bertata susila bermaksud bersopan. Kemahiran hari ini ialah mendengar dan bertutur. Okey, sudah bersedia? Okay, baik, mari kita mula. Buah tangan dari bumi ke Nyalang. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Dihasilkan oleh etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Ini adalah informasi yang telah diberikan. Okey, sebelum itu, cikgu tunjukkan gambar selampai manik. Ini adalah contoh selampai manik Sarawak. Okay, cara pemakaiannya ialah meletakkan di bahagian bahu. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana Dayang Fatimah memberi penjelasan tentang selampai manik kepada Nabila. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Okay, selampai manik ini dihasilkan. Okay, kamu boleh rujuk semula buku teks tadi. Okay, gunakan maklumat yang telah diberikan. Okay, selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Okay, rujuk semula buku teks. Rujuk semula informasi yang diberikan. Okay, dihasilkan oleh etnik Sarawak. Okey, seterusnya kita ambil informasi yang kedua. Ia memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan kerana proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Yang seterusnya, motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Antara motif yang digunakan ialah motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Terdapat juga motif fauna seperti buaya, ular, katak, bunga, rusa dan serangga. Jadi kita boleh lihat penjelasan yang sopan diberikan oleh Dayang Fatimah kepada Nabila. Jadi Nabila mengucapkan terima kasih. Okay, terima kasih atas penjelasan kamu tadi. Itu yang kita nak capai pada hari ini ialah menjelaskan bahan secara bertata susila. Baik, itu adalah contoh perhiasan bagi etnik Sarawak. Selain pada itu, terdapat juga contoh alat-alat perhiasan tradisional yang lain. Okay, contoh cucuk sanggul. Ini kamu selalu lihat di majlis-majlis perkahwinan di mana pengantin memakai cucuk sanggul di bahagian kepala. Dan doko. Doko ini adalah perhiasan yang dipakai di bahagian leher dan sesuai selalunya dipakai bersama dengan baju kebaya atau baju kurung. Okey. Baiklah, sila buka buku aktiviti muka surat 15. Aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila.
Kemudian lakonkan. Okay. Tajuknya perhiasan diri tradisional. Okay. Di sini menunjukkan beberapa contoh gambar alat-alat perhiasan tradisional. Anting-anting, doko, pending, cucuk sanggul, gelang tangan. Anting-anting dipakai di leher, doko dipakai di anting-anting dipakai di telinga, doko dipakai di leher, pending di bahagian pinggang, cucuk sanggul dipakai di bahagian kepala, gelang tangan dipakai di pergelangan tangan. Okey, mari kita ikuti perbualan Nabila bersama perbualan Nenek dan Alia. Okey, Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Alia berkata, cantiknya. Okey, cantiknya apa? Okey, kita ambil ayat daripada Nenek tadi. Alat-alat hiasan tradisional. Jadi, Alia membalas, cantiknya alat-alat hiasan tradisional ini. Okey. Jadi, bila ada perkataan cantiknya, jadi kita perlu letak tanda seru. Seterusnya, ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, apakah respon Alia seterusnya? Jika diperbuat daripada emas, tentu harganya mahal. Okey, Nenek berkata lagi. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Seperti yang cikgu dah sebut tadi kan. Okey, jadi pending dipakai di bahagian pinggang. Okay, ini adalah jawapan Alia. Okey. Ya Alia. Okey, Alia berkata lagi, ini mesti cucuk sanggul. Okay, apakah jawapan seterusnya? Cucuk sanggul dipakai di kepala. Ia dipakai di kepala. Okey, murid-murid boleh salin. Ini pula namanya doko. Jadi, doko dipakai di leher supaya lebih cantik. Ini contoh ayat yang cikgu berikan untuk kamulah. Nenek berkata lagi, untuk nampak lebih bergaya, Nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan dipakai di pergelangan tangan dan ia diperbuat daripada emas. Okey, betul Alia? Okey, anting-anting pula. Okey, ini cikgu mahu kamu isi jawapan sendiri. Okey, anting-anting pula dipakai di telinga sebagai perhiasan. Bijak cucu Nenek. Okey, jadi Alia akan berkata, terima kasih Nenek atas penjelasan mengenai alat-alat perhiasan tradisional ini. Okey. Jadi itu sahaja untuk pagi ini. Okay, untuk sesi yang seterusnya, cikgu mahu kamu buat sambung latihan buku aktiviti pada muka surat 16. Yang ini yang kita buat ini adalah muka surat 15. Okay, jadi sesi yang seterusnya cikgu mahu kamu buat muka surat 16. Okay, itu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum.